Daripada Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara ataupun SPAN, peratus kadar air tidak terhasil atau Non-Revenue Water NRW tahun 2023 mengikut negeri adalah seperti berikut. Ini daripada yang paling tinggi kepada yang paling bawah. Perlis 64.5%, Sabah 55%, Kelantan 54.5%, Kedah 50.7%, Pahang 47.7%, Sarawak 43.5%, Terengganu 40.1%, Negeri Sembilan 38.8%, Wilayah Persetuan Labuan 37.6%, Melaka 35.1%, Perak 30.2%, Selangor 27.8%, Pulau Pinang 26.8% dan yang paling terbaik adalah Johor 25%. Program pengurangan NRW kebangsaan telah bermula pada tahun 2018 melibatkan peruntukan keseluruhan berjumlah 1.907 bilion ringgit. Program ini kita laksanakan melalui dua pendekatan 1 dan 2, yang mana sehingga 31 Disember 2023 baki peruntukan di bawah pendekatan 1 berjumlah 213 juta ringgit iaitu 39.9% daripada jumlah peruntukan untuk pendekatan 1, yang mana keseluruhan baki peruntukan ini telah pun kita committed untuk projek-projek semasa serta pelaksanaan kajian NRW dan projek-projek pembaikan atau penggantian tangki tambahan di negeri Kelantan dan juga Kedah. Selain itu, di bawah program pendekatan 2, ini matching grant dengan izin, baki peruntukan di bawah pendekatan 2 sehingga 31 Disember 2023 adalah sebanyak 866.5 juta ringgit iaitu 63.2% daripada keseluruhan jumlah peruntukan pendekatan 2. Pada tahun 2023, pengurusan Air Selangor, Ranhil SAJ Sdn Bhd dan juga Syarikat Air Terengganu telah mencapai sasaran yang ditetapkan dan anggaran jumlah imbuhan balik untuk ketiga-tiga operator ini adalah sebanyak 487.3 juta ringgit. Maka, Kementerian telah pun merangka cadangan penambahbaikan program NRW kebangsaan dalam usaha meningkatkan pengurusan air di seluruh negara. Cadangan ini melibatkan kos sebanyak 2.525 bilion ringgit dan telah dipersetujui oleh Jemaah Menteri pada 24 Julai 2024. Ini menunjukkan penambahan peruntukan sebanyak 32%. Program ini akan dilaksanakan bermula tahun 2025 hingga 2030 melalui pembiayaan geran iaitu pertama, pendekatan 1 melibatkan penggantian paip kritikal di seluruh negara dan penyelesaian NRW holistik di 6 negeri iaitu Pahang, Kelantan, Perlis, Sabah, Sarawak dan wilayah Persetuan Labuan. Dan yang kedua, Datuk Yang di-Pertua, pendekatan kedua bagi negeri-negeri lain iaitu Selangor, Johor, Negeri Sembilan, Melaka, Terengganu, Perak, Pulau Pinang dan Kedah dengan kadar imbuhan balik secara pro rata untuk menggalakkan penyertaan operator air. Sekian, terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan tambahan Yang Berhormat Qualified. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri atas jawapan yang telah diberikan. Seperti dalam laporan The Star pada tarikh 8 Januari 2024, NRW adalah masalah serius yang perlu diselesaikan. Dan salah satu usaha untuk mengurangkan kehilangan fizikal NRW adalah melalui penukaran paip kepada yang baru. Sedangkan kos untuk penukaran paip lama adalah terlalu mahal. Ditambah pula melibatkan jalan berturak, permit-permit yang dikenakan serta kos barangan yang semakin meningkat. Apabila sesuatu operator bekalan air membuat pinjaman sama ada dengan PAAB atau mana-mana pelabur, bayaran balik bulanan berbanding pulangan selepas penukaran paip baru adalah tidak sepadan. Adakah Kementerian sedar masalah ini dan apakah perancangan Kementerian? Adakah Kementerian bercadang untuk mengawal ataupun sekurang-kurangnya mengurangkan peningkatan kos perbelanjaan penukaran paip ini yang semakin meningkat seperti kenaikan kos material paip dan bahan penyambungan paip? Dan apakah status terkini peruntukan tambahan sebanyak 500 juta yang diumumkan oleh Yang Amat Perdana Menteri bagi mengatasi masalah air bersih di Kelantan pada Jun tahun lalu dan penyaluran geran sebanyak 69.18 juta kepada negeri Kelantan bagi mengurangkan NRW. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua.
Yang Berhormat Menteri untuk jawapan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya cuba jawab. Dari segi, sebab itu untuk mengatasi masalah NRW, memang itu antara perkara yang kritikal untuk kita tambah baik ataupun meningkatkan air yang berhasil lah. Jadi sebab itu dari segi cadangan yang kita angkat untuk tahun 2025 ke tahun 2030, kita menyasarkan peningkatan perbelanjaan sebanyak yang saya sebut tadi 33%. Maksudnya memang kerajaan persekutuan komited untuk membantu negeri-negeri ataupun operator air tingkatkan atau mengurangkan kadar NRW tersebut. Cuma bagaimana untuk kita pastikan program itu lebih terlaksana dengan berkesan. Sebagai contoh, kita juga perlu kerjasama daripada semua pihak. Jadi bila disebut tadi kalau kita nak baik pulih pipe tersebut, dia mungkin melibatkan jalan-jalan sedia ada. Jadi sebab itu daripada pihak kementerian kita mengharapkan supaya mendapat juga sokongan daripada negeri untuk kita kurangkan kerana birokrasi. Contohnya kebenaran merancang dan juga tidak mengenakan apa-apa bayaran ataupun charge yang tidak munasabah, dan seterusnya memudahkan urusan berkaitan tanah sebab ada kes-kes tertentu yang perlu diadakan pengambilan tanah ataupun penukaran jajaran air ataupun paip air. Jadi itu kaedah yang kita boleh sama-sama bantu supaya kita dapat turunkan kadar NRW untuk kebangsaan dan juga kita target untuk setiap negeri yang saya nyatakan tadi. Untuk persoalan kedua, dari segi bagaimana untuk kita terus membantu negeri Kelantan, kes yang spesifik, yang mana sebenarnya di peringkat kementerian memang kita telah pun meluluskan geran untuk kita membina taps ataupun kolam takungan empangan yang baru di Machang. Kosnya RM630 juta. Susulan daripada kelulusan taps itu, maka tahun lepas kerajaan persekutuan sebenarnya telah luluskan lagi RM500 juta untuk membina loji rawatan air. Jadi bila dari segi kaedah dengan perjanjian wasiat dan sebagainya, bila kita bina loji ini sepatutnya secara pinjaman, tapi berlaku permintaan daripada negeri, maka sebab itu yang ada kita menunggu jawapan daripada negeri. Kemudian memang negeri mohon tukar kaedah tersebut, cuma akhirnya mengambil kira semangat bagaimana negeri-negeri lain menguruskan pembinaan loji rawatan air. Akhirnya negeri Kelantan telah pun memberi persetujuan untuk menggunakan kaedah pinjaman, cuma ada permohonan khas moratorium selama 10 tahun. Jadi perkara ini memang kita sedang perhalusi, kita bersetuju, cuma bagaimana kaedah untuk menyalurkan. Jadi untuk menyelesaikan secara holistik lah dari segi pembinaan taps dengan loji rawatan air, kalau taps tersedia, loji tak ada pun bekalan itu tidak dapat diterima. Jadi perkara ini peringatan yang sama, saya mohon juga kerjasama daripada negeri Kelantan khususnya untuk permudahkan proses ini, dan kita cuba elakkan kalau ada charge tambahan ataupun perkara kedua memudahkan proses urusan tanah dan sebagainya. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Silakan Yang Berhormat Tampin. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Untuk makluman kementerian, keadaan paip-paip air di kawasan tanah rancangan Felda sudah usang dan peneroka juga sering mengalami masalah bekalan air bersih akibat kebocoran paip pecah dan sebagainya. Sehubungan dengan itu, saya ingin mengetahui apakah peranan atau inisiatif yang boleh dimainkan oleh Petra untuk menambah baik keadaan paip-paip usang yang terdapat di kawasan tanah rancangan Felda pada masa ini. Saya faham bahawa Felda ni di bawah Jabatan Perdana Menteri, tetapi kita tidak boleh membiarkan kawasan perumahan Felda ni begitu saja. Dan adakah cadangan penambahbaikan program air tidak terhasil NRW kebangsaan dalam usaha meningkatkan pengurusan air di seluruh negara turut melibatkan di kawasan-kawasan tanah rancangan Felda? Terima kasih Timbalan Menteri. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Tampin. Seperti mana Yang Berhormat sedia maklum, maksudnya kelaziman apabila mana-mana agensi itu diletakkan di bawah kementerian berkenaan, maka peruntukan dari segi pembangunan dan sebagainya akan disalurkan melalui kementerian tersebut. Cuma kerana Yang Berhormat bangkitkan di dalam Dewan ini, jadi pihak saya akan susuli juga dengan agensi untuk kita tahu sejauh mana dari segi
untuk kita untuk kes yang spesifik tadi. Cuma pada masa yang sama untuk memberi gambaran kita juga dari segi komitmen untuk mengurangkan kadar NRW yang dinyatakan Yang Berhormat tadi di bawah kawasan rancangan. Kita juga ada juga kawasan di luar bandar sebagai contoh yang mana terletak di bawah KKDW dan sebagainya. Cuma di peringkat operator air sendiri pun masih banyak aset-aset mereka ini masih menggunakan asbestos cement pipe ataupun pipe AC ini. Jadi sebab itu dari segi pendekatan yang kita sasarkan, kerajaan sebenarnya memang meletakkan sasaran untuk kita kurangkan kadar itu di peringkat nasional. Jadi sebab itu bila kita ada pendekatan 1 dan pendekatan 2, kaedah yang kita tambah baik itu pendekatan 1 iaitu geran sepenuhnya kepada negeri ataupun operator air. Kita sasarkan terus kepada pipe-pipe yang kritikal kerana berdasarkan maklum balas, kajian dan sebagainya, kita percaya bila kerja pembaik pulihan itu berlaku di pipe-pipe kritikal terlebih dahulu, kadar kebocoran itu kita dapat kurangkan dengan lebih berkesan sebelum tertumpu kepada keadaan yang lebih holistik lah. Jadi sebab itu bagi saya untuk perkara yang Berhormat bangkitkan tadi, maksudnya kami akan semak dengan agensi Felda sama ada bagaimana pendekatan mereka untuk mengurangkan aset-aset yang lama ini. Tetapi bagi saya untuk sasaran peringkat kementerian ini memang kita ingin mengurangkan capaian ataupun kadar NRW ini secara keseluruhan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertuan. Harap